Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam forum remaja pada hari yang cerah ini. Saya, Puteri Nur Aisyah binti Megat Syahrudin, pelajar kejuruteraan mekanikal akan mempengerusikan forum ilmu kita pada hari ini. Yang dihormati barisan ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea, sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Forum Satu Malaysia. Awal bismillah pembuka bicara, kata disusun untuk keberkatan. Semoga kebaikan datang jua, doa tulus pinta dilafazkan. Hadirin yang dihormati, marilah kita bersama-sama mengaminkan doa yang akan dilafazkan oleh saudara Ahmad Nakiuddin Syahmi bin Ahmad Khairul Nizam, dijemput dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami penyangka kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersama dengan majlis pada hari ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkan dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjadikan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi jabatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas bacaan doa itu tadi. Semoga yang baik kita mulai, yang baik jua kita didatangi dengan izin Allah. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk bual bicara forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisarkan tema kenegaraan, iaitu anak muda tunjang negara. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Inilah cogan kata yang sering diungkapkan serta selalu meniti di bibir-bibir segenap lapisan masyarakat, terutamanya golongan pemimpin tertinggi negara. Golongan pemuda dan pemudi pada zaman dunia tanpa sebadan ini merupakan penggerak kepada peningkatan dan pembangunan negara. Anak muda adalah insan yang akan memacu negara ke arah yang lebih moden dan maju pada masa hadapan. Bak kata Mutiara Sarjana, jika ingin melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Seperti mantan Presiden Indonesia yang pernah mengungkapkan, jika diberikan aku 10 orang tua, akan aku menterbalikkan perahu yang tertangkup. Tetapi, jika aku diberikan 10 orang muda, nescaya akan aku goncangkan dunia. Bait-bait susunan retorik yang penuh puitis ini telah menjadi satu manifestasi dalam usaha memajukan bangsa dan negara. Jelaslah bahawa anak muda yang berkualiti dan berprestasi tinggi dapat menjadi tunjang negara dalam membangunkan negara berdiri sama-sama teguh dengan negara-negara maju di seantero dunia. Hadirin sekalian, sebelum tirai forum dibuka, bagi menelusuri lebih mendalam tentang topik perbincangan, mari saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang bijaksana. Bersama-sama kita, Muhammad Nabil bin Saiful Tuah, pelajar jurusan kejuruteraan mekanikal yang merupakan ahli panel pertama. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua, nampak yakin dan tenang, iaitu Fazmil bin Borhan, juga pelajar jurusan kejuruteraan mekanikal. Panel ketiga kita, Muhammad Anas Hakimi bin Abu Bakar, pelajar kejuruteraan awam, pemalu orangnya namun petah berkata-kata. Kita teruskan dengan panel keempat, Ahmad Nakiuddin Syahmi bin Ahmad Khairul Nizam, juga pelajar kejuruteraan mekanikal, tampan bergaya orangnya bukan? Dan tidak dilupakan panel terakhir kita yang digemari ramai, saudara Muhammad Amirul Hakim bin Saiful Azhar, pelajar diploma kejuruteraan mekanikal. Saya berharap semua ahli panel kita berada dalam kesihatan yang baik dan bersemangat untuk perbincangan sebentar lagi.
Selesai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu anak muda tunjang negara. Beberapa soalan telah dikumpulkan untuk dijawab oleh ahli panel kita yang bijaksana. Hadirin sekalian, apa yang anda faham tentang tajuk pada hari ini? Bagi menjawab persoalan ini, saya menjemput ahli panel pertama, Saudara Nabil. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang konsep anak muda tunjang negara. Syukur kepada Allah, saya diberikan kesihatan yang baik dan dapat menghadiri forum yang menarik tajuknya pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati sekalian. Konsep anak muda tunjang negara. Anak muda ini merujuk pada golongan remaja negara kita. Golongan remaja merupakan penduduk yang paling ramai di negara kita ini. Oleh itu, golongan remaja yang masih muda perlu memainkan peranan yang sewajarnya untuk membangunkan negara. Jadi golongan remaja merupakan golongan yang secara tidak langsung menjadi tulang belakang yang akan menentukan hala tuju negara ini pada masa akan datang. Seperti kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Mereka memainkan peranan penting dengan menjadi tenaga pekerja dalam pelbagai sektor awam dan swasta negara kita ini. Kita sedia maklum bahawa banyak peranan yang boleh dimainkan oleh para belia negara kita. Para remaja boleh menjadi tenaga kerja yang penting negara kita bagi memenuhi peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam sektor perkilangan, pertanian, perkhidmatan dan sebagainya. Selain itu, mereka juga harus menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran. Hal ini sudah tentu dapat meningkatkan kemajuan dan pembangunan negara dengan lebih pesat. Kemahiran dan pengetahuan mereka merupakan salah satu aset yang sangat bernilai yang tidak boleh dijual beli walaupun dengan mata wang. Tanpa kita sedari, remaja pada era ini sebenarnya dipertaruhkan harapan sebagai bakal pemimpin negara pada masa akan datang. Hal ini kerana mereka memiliki lebih banyak idea baharu dan memiliki wawasan yang jelas. Selain itu, remaja hendaklah menjadi seorang yang berguna untuk bangsa, agama dan masyarakat. Jika perkara ini benar-benar menjadi kenyataan, pasti remaja dan belia di negara kita akan menjadi salah satu penyumbang terbesar dan menjadi nadi utama dalam mengecap kegemilangan negara. Jadi berdasarkan pandangan kita, jika dikaitkan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu anak muda tunjang negara. Anak muda ini memiliki kemahiran kebolehan yang sangat bagus dan jika diberikan dorongan, sokongan ataupun motivasi yang lebih padat ataupun yang lebih hebat dan yang lebih kuat, mereka boleh meneruskan usaha mereka, perjuangan mereka dengan lebih tinggi. Jadi jika kita kaitkan konsep kita dengan penerangan saya sebentar tadi, kita dapat lihat sekiranya kita dapat memberi sokongan ataupun memberi motivasi kepada golongan remaja kita, mereka akan menjadi tiang sokongan yang sangat kuat untuk menyokong negara kita dan meneruskan generasi sekarang ini. Sekiranya kita kaitkan penerangan saya sebentar tadi dengan konsep anak muda tunjang negara, kita dapat lihat anak muda yang memiliki banyak idea baharu dan memiliki wawasan yang sangat jelas. Sekiranya kita beri mereka sokongan dan motivasi, mereka dapat membawa negara kita ke era yang lebih hebat. Mereka boleh menggantikan generasi sekarang dengan kemahiran mereka dan kebolehan mereka. Jadi anak muda tunjang negara ini menunjukkan yang golongan remaja kita merupakan bakal pengganti generasi yang sekarang ini. Mereka adalah generasi baru yang akan membawa negara kita ke tahap yang lebih tinggi dengan semangat dan motivasi yang lebih efektif. Mereka dapat meneruskan perjuangan mereka, meneruskan pembelajaran mereka untuk bersungguh-sungguh demi mencapai sesuatu perkara yang lebih tinggi. Akhir sekali, program ini bukan sahaja ingin memberi dorongan ataupun sokongan kepada para remaja. Program ini juga ingin menyedarkan kepada mereka yang masih belum sedar ataupun yang masih lagi bermain-main
bahawa mereka seharusnya mampu memikul tanggungjawab untuk membangunkan negara Malaysia. Mereka ini menjadi sandaran dan harapan negara untuk muncul sebagai sebuah negara contoh yang cemerlang, gemilang dan terbilang di seantero dunia. Tidak dinafikan bahawa golongan remaja ini menjadi ejen penting untuk mengubah masyarakat. Mereka ini juga menjadi sandaran dan harapan negara untuk muncul sebagai Tidak dinafikan bahawa golongan remaja ini menjadi ejen penting untuk mengubah masyarakat. Seperti kata belia diibaratkan seperti benih yang baik, kalau jatuh ke pulau akan menjadi pulau. Tanpa mereka, negara kita tidak akan membangun dengan pesat selari dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Oleh itu, saya ingin menyeru semua remaja, golongan-golongan remaja, marilah kita terima sokongan dan bimbingan dan dengar penjelasan ataupun nasihat yang diberikan kepada kita bagi merealisasikan hasrat murni, iaitu memajukan dan mengulangi kegemilangan yang pernah kita kecapi sewaktu zaman pemerintahan Kesultanan Melayu dahulu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan tentang anak muda tunjang negara yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang sangat mendalam dan menarik daripada panel pertama kita. Seterusnya, saya tujukan soalan kedua. Saudara Fazmil, bagaimanakah anak muda dapat menyumbangkan jasa mereka kepada negara? Persilakan Saudara Fazmil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari iaitu Puteri Nur Aisyah Megat, moderator kita untuk forum hari ini. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul untuk membincangkan forum kita yang bertajuk Anak Muda Tunjang Negara. Saya, Fazmil bin Borhan, merupakan panel kedua anda untuk sesi kali ini. Sebagai generasi pewaris, anak muda Malaysia harus menyediakan diri untuk mengharungi norma baharu yang mengubah cara berfikir, bekerja dan hidup. Kita tidak mahu balik ke zaman dahulu dengan belia mesti menerima tanpa soal semua yang disarankan oleh orang dewasa. Amalan ini menjadikan sesuatu masyarakat atau negara statik, tidak bergerak maju. Pada zaman moden, masyarakat yang terlalu dikongkong tradisi tidak mampu bersaing dengan masyarakat dinamik. Belia harus sedar krisis COVID-19 memberi kesan besar kepada ekonomi dan pasaran buruh. Belia berusia 15 hingga 29 tahun, kumpulan yang penting kepada pasaran buruh negara kerana merangkumi hampir 40% keseluruhan tenaga buruh. Satu perkara yang menekankan sekarang ialah pengangguran dalam kalangan belia. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan perlulah meningkatkan proses industrialisasi kerana hanya kilang pembuatan boleh menyediakan peluang kerja dengan banyak. Namun, tidak ramai pelabur dalam negara yang memiliki modal dan teknologi untuk mengadakan kilang besar dan moden. Untuk menarik pelaburan asing, pasti kerajaan perlu menyediakan insentif terbesar. Ialah kestabilan negara serta kesanggupan rakyat Malaysia, khususnya belia, untuk bekerja kuat dan menjayakan perusahaan berkenaan. Untuk menjawab persoalan moderator, iaitu bagaimana anak muda dapat menyumbang jasa kepada negara, ialah belia perlulah memudayakan pembelajaran sepanjang hayat, meningkatkan kemahiran dan memahirkan semula dalam kalangan belia yang akan menampakkan imej negara sebagai tempat paling sesuai untuk pelaburan. Perhatian lebih berat perlu diberi terhadap usaha perlengkapan belia dengan pelbagai kemahiran lebih tinggi. Langkah penyesuaian wajar dilaksanakan supaya pengeluaran tenaga kerja selaras perkembangan sains dan teknologi masa kini. Belia harus sedar tanggungjawab mereka kerana negara memerlukan lebih ramai tenaga mahir, terutama pada peringkat kemahiran tinggi hari ini dan pada masa hadapan. Kemahiran, bakat dan daya cipta yang ada pada belia perlu dimajukan sama ada melalui pendidikan atau latihan perindustrian lebih tinggi. Untuk mencapai matlamat sebuah negara perindustrian yang maju, kemahiran serta pengetahuan sains dan teknologi sahaja tidak mencukupi. Oleh itu, usaha menerapkan nilai perindustrian pada belia juga perlu dilakukan. Sikap kerja yang betul dan nilai positif seperti ikhlas, berdisiplin, keutamaan bagi kumpulan, setia kepada syarikat, tekun, dedikasi dan gigih bekerja perlu disemaikan dan ditanam dalam hati pekerja. Kejayaan jangka panjang untuk kumpulan,
syarikat dan masyarakat mesti dianggap lebih baik daripada kepentingan diri dalam jangka masa pendek. Semua ini bukan sahaja meningkatkan mutu kerja, tetapi membolehkan kita melahirkan sebuah ekonomi yang dapat bersaing. Sektor swasta juga diharapkan berganding bahu untuk memikul tanggungjawab ini, dan konsep kerjasama awam swasta iaitu PPP diyakini membantu. Manfaat pelaburan dalam latihan teknikal akhirnya dinikmati sektor swasta sendiri melalui pembekalan tenaga mahir mencukupi dan yang sesuai dengan keperluan sektor. Cabaran yang kita hadapi pada pasca COVID-19 ini akan lebih hebat. Benar semua yang berlaku takdir Tuhan, namun nasib kita tidak akan berubah melainkan kita sendiri yang mengubahnya. Jika belia belajar dan menguasai ilmu, nasib mereka tidak sama dengan nasib jika mereka tidak belajar dan tidak memiliki ilmu. Demikianlah juga jika mereka tidak berusaha, malas dan jujur. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya, Fazmil bin Burhan, panel kedua anda. Terima kasih kepada panel kedua kita, Saudara Fazmil, berhubungan dengan bentuk-bentuk sumbangan anak muda kepada negara. Saya sangat sokong penjelasan saudara sebentar tadi. Soalan saya yang seterusnya buat ahli panel ketiga kita. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada diri seseorang anak muda untuk menjadi pemangkin negara yang berjaya? Nilai murni peribadi yang baik dalam diri amalah sinonim dengan sifat seseorang yang berjaya. Persilakan Saudara Anas. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas soalan yang diajukan. Persoalannya, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada anak muda untuk menjadi pemangkin negara yang berjaya? Di sini, saya ingin simpulkan bahawa golongan belia ataupun golongan muda adalah sebagai penentu masa depan sesuatu masyarakat dan negara. Pentingnya belia bukan sahaja terletak kepada bilangan mereka yang ramai dan sebagai tenaga utama di dalam masyarakat, tetapi juga dari segi peranan sebagai penyambung antara satu generasi dengan satu generasi yang lain. Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, yang pesat membangun dan sedang menghadapi cabaran ke arah pembinaan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu, sangat bergantung kepada golongan belia yang aktif, berdisiplin dan progresif. Beliau merupakan golongan yang paling aktif dalam masyarakat dan bilangan mereka adalah hampir separuh daripada jumlah penduduk negara kita ini. Sejak kemerdekaan, belia negara kita telah turut sama berperanan dalam menyumbang kepada proses pembinaan dan pembangunan negara. Sumbangan ini meliputi segala aspek baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya atau pendidikan. Beliau merupakan asas sebenar atau tulang belakang kepada keutuhan dan kekuatan sesuatu bangsa dan negara. Oleh itu, usaha-usaha hendaklah terus ditumpukan kepada peningkatan keupayaan dan kecekapan mereka. Ini amat perlu memandang cabaran masa hadapan yang akan ditempuh oleh para belia adalah lebih hebat dan canggih yang memerlukan satu persiapan atau persediaan diri yang hebat. Negara kita sudah pasti akan terdedah kepada pelbagai pengaruh dan tekanan dari dalam dan luar yang boleh menentukan maju mundurnya proses pembangunan dan kemajuan negara. Di sini, saya ingin nyatakan ciri-ciri yang perlu ada pada belia ataupun golongan muda di Malaysia. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, adalah agak sukar bagi belia untuk mengharungi kesulitan kehidupan masa depan, apatah lagi hendak memajukan negara. Ini boleh menjejaskan kesinambungan usaha-usaha pembangunan yang hendak dicapai selaras dengan matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju di dalam era 4.0 ini. Sebagai langkah pertama ke arah persediaan itu adalah sikap lama para belia haruslah ditukar untuk keperluan zaman. Mereka tidak boleh lagi bergantung semata-mata kepada orang lain seperti kerajaan untuk mendapatkan sesuatu yang diingini. Para belia harus mempunyai sikap berdikari dalam segala usaha mereka. Mereka harus mempunyai matlamat hidup yang jelas, cita-cita yang tinggi untuk maju, disiplin diri dan berani menghadapi perubahan ke arah kebaikan. Pendek kata, sikap-sikap yang negatif seperti takut menghadapi risiko, tidak toleran, kekurangan minat terhadap sesuatu yang boleh mendatangkan faedah, tidak suka bekerjasama dan mementingkan diri sendiri hendaklah dikikis dan dibuang dalam diri mereka. Langkah kedua ialah meningkatkan ilmu pengetahuan para belia.
Di era lutupan informasi sekarang, para beliau tidak dapat mengikuti pelbagai perkembangan maklumat dan ilmu yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka. Kemajuan pesat yang berlaku dalam berbagai-bagai bidang seperti industri pembuatan, penyelidikan dan pembangunan, pendidikan moden, komputer, komunikasi, pengangkutan, seni bina, sains dan teknologi tidaklah boleh dipandang sepi oleh para beliau. Ilmu-ilmu dalam pelbagai bidang ini harus dicari dan dipelajari oleh golongan muda di negara ini. Golongan beliau harus sedar, tanpa ilmu, mereka tidak akan dapat ke mana atau membawa negara ke mercu kejayaan pada masa akan datang. Seterusnya adalah, para beliau juga perlu menambahkan kemahiran mereka. Kemahiran atau kepakaran ini mesti dimiliki oleh golongan beliau di segenap lapangan usaha dan kegiatan. Tanpa kemahiran ini, golongan muda kita tidak akan dapat menjalankan atau mengendalikan apa-apa tugas yang memerlukan kecekapan, kepandaian dan kepakaran mereka. Kesemua langkah-langkah ini boleh dicapai melalui teknik-teknik atau cara-cara latihan dan pembelajaran seperti latihan sambil kerja, lawatan sambil belajar, kursus dan bengkel, ceramah, seminar dan sebagainya. Inilah peranan yang harus dan boleh dimainkan oleh persatuan-persatuan belia dalam melengkapkan anggota-anggota mereka untuk menjadi penggerak negara. Negara kita menghadapi pelbagai cabaran yang memerlukan kaum belia yang penuh disiplin. Kerana dengan belia yang berdisiplin akan lahir masyarakat dan bangsa yang berdisiplin. Kita perlukan masyarakat yang berdisiplin bukan kerana kita mahu bermegah-megah dengan disiplin atau kita mahu hapuskan daya pemikiran yang tersendiri. Tetapi kerana disiplin boleh membawa kebaikan, ketenteraman dan kemakmuran kepada negara. Tanpa disiplin, huru-hara akan berlaku dan tidak ada negara yang boleh berjaya jika huru-hara melanda sepanjang masa. Seterusnya adalah, negara Malaysia sekarang pesat membangun. Pembangunan juga bukan untuk bermegah-megah. Tujuan pembangunan kita ialah untuk kebaikan dan untuk memelihara maruah dan keselamatan kita. Selagi kita tidak mempunyai kebolehan dan kemampuan membangun negara sendiri, selama itulah kita akan ditindas dan dihina secara langsung atau tidak langsung. Untuk pembangunan, kita memerlukan tenaga, terutamanya tenaga belia. Kecekapan dan kemahiran boleh kita peroleh melalui latihan dan pengalaman. Kerajaan telah banyak mengadakan segala kemudahan latihan sesuai dengan kelaikan dan keperluan masing-masing. Tetapi yang penting sekali ialah kesanggupan beliau memikul tanggungjawab dengan bekerja keras bagi mempertahankan maruah negara. Kita dapati sekarang bahawa majoriti belia terlalu memilih kerja. Sebenarnya, jika terdapat sikap sanggup bekerja, tidak ada seorang pun yang menganggur di Malaysia. Tetapi kerana terlalu memilih, baik dari segi jenis kerja ataupun tempat kerja, pengangguran sentiasa mengiringi kita. Keadaan seperti ini hanya mengakibatkan pembangunan Malaysia tergendala dan maruah kita terancam. Beliau hendaklah menganuti falsafah hidup yang tidak mengutamakan kepentingan diri semata-mata. Kepentingan negara hendaklah diambil kira bersama. Kepentingan negara akhirnya membawa kebaikan yang lebih kekal kepada diri sendiri. Mereka yang mengutamakan kepentingan diri akan merasai nikmat cuma sedikit dan sekejap sahaja. Sebaliknya, jika negara sudah maju, nikmat yang lebih akan dirasai dengan cara yang lebih kekal. Oleh itu, sambutlah panggilan negara bersama-sama berusaha bagi membina bangsa dan negara yang dihormati oleh dunia. Ingatlah bahawa yang akan mewarisi negara ini adalah beliau sendiri. Seterusnya adalah kerajaan sentiasa memberikan galakan kepada belia-belia untuk bergerak cergas dalam persatuan-persatuan belia. Sambutan Hari Belia Negara ini diharapkan sebagai platform ini kesedaran belia dapat ditingkatkan supaya lebih aktif dalam aktiviti-aktiviti belia pelbagai peringkat dan yang melibatkan belia pelbagai kaum. Interaksi antara belia berbilang kaum adalah sangat penting dalam usaha kita melahirkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu.
Jadi golongan belia haruslah pandai dalam berbual ataupun lebih aktif di antara kaum-kaum. Ke arah pencapaian matlamat ini adalah lebih baik sekiranya kita dapat memperbanyakkan persatuan-persatuan belia yang melibatkan pelbagai agama dan kaum. Budaya kaum termasuk bahasa tidak akan hilang hanya kerana kita merapatkan hubungan antara kaum. Ada kebimbangan jika semasa muda belia diasingkan kerana kaum, maka sudah tentu perpaduan kaum bagi orang dewasa tidak akan tercapai. Matlamat bersepadu ialah untuk melahirkan satu negara bangsa Malaysia yang bersatu padu. Ini adalah peranan yang harus dimainkan oleh para pemimpin belia, tidak kira pemimpin dari persatuan politik, sosial, budaya dan ekonomi. Kita haruslah sedar dan menginsafi bahawa matlamat akhir negara ialah untuk mencapai kestabilan politik, perpaduan kaum dan kemampuan hidup rakyat yang berkekalan. Ini adalah asas yang paling penting yang diperlukan untuk membawa negara memasuki era pembangunan yang maju dalam tempoh mendatang. Kita mahu menjelang tempoh itu, masyarakat dan negara kita akan menjadi lebih maju, matang, progresif, berteknologi tinggi dan saintifik serta dihormati dan disanjungi oleh negara-negara lain. Jadi, itu sahaja yang boleh disampaikan oleh saya. Jadi ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih di atas penjelasan yang cukup padat mengenai ciri-ciri atau nilai murni yang patut ada pada diri seseorang anak muda. Saya yakin seseorang yang memiliki kepribadian yang baik bakal menjadi seorang pemimpin yang berjaya dan berintegriti. Di samping itu, menjadi contoh ikutan yang baik dan memotivasikan anak-anak generasi kemudiannya. Selanjutnya, soalan keempat mungkin agak bertentangan sedikit dengan kupasan daripada ahli panel sebelumnya. Ia membicarakan tentang pihak manakah yang bertanggungjawab dan memainkan peranan penting dalam melahirkan anak muda yang dapat berbakti kembali kepada negara. Dijemput saudara Nakyuddin Syahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, jadi terima kasih kepada moderator yang bertanya kepada saya. Jadi soalan yang diajukan adalah apakah peranan ataupun siapakah yang memainkan peranan penting bagi mewujudkan kembali anak muda agar dapat berbakti kepada negara. Okey, yang pertamanya kita perlu faham apakah ataupun siapakah golongan muda yang dimaksudkan dalam soalan tersebut. Jadi saya akan mulakan dengan definisi anak muda. Anak muda dalam Malaysia didefinisikan sebagai golongan yang berumur 16 hingga ke 30 tahun. Okey. Jadi maknanya di sini ada yang masih bersekolah hingga yang bekerja digelar ataupun tergolong dalam golongan anak muda. Anak muda memainkan peranan penting untuk negara. Apa yang kita faham pasal memainkan peranan penting untuk negara ataupun menyumbang kepada negara? Okey, jadi kita lihat dari dua sudut. Yang pertamanya sudut sukan dan yang kedua sudut akademik. Jadi sudut sukan sebagai yang kita dapat lihat di sekeliling kita, di negara kita sendiri, sukan semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin maju dan semakin berdesain dengan negara-negara luar. Sebagai contohnya sukan basikal. Sebagai yang kita kenal, Raja Pecut negara kita, Datuk Azizul Hasni Awang, pernah menjadi golongan muda dan menyumbang untuk negara. Dan seterusnya, pemain-pemain muda bola sepak yang kita kenal, Safawi Rashid, Kia Rashid, lagi Syafiq Ahmad ataupun Mukhairi Ajmal, merupakan satu terdiri daripada golongan muda yang mampu menyumbangkan kepada negara dan mampu mengharumkan nama negara di luar. Jadi itu adalah bidang sukan. Tidak semestinya bidang lain. Bidang sukan juga turut mempunyai peranan anak muda bagi menyumbang kepada negara. Seterusnya kita pergi kepada akademik. Akademik yang dimaksudkan di sini adalah bukan sahaja pelajaran. Dan kita dapat lihat betapa masih ramai anak-anak muda yang berpotensi menjadi menteri-menteri, menjadi ahli kabinet,
kita dapat lihat ya, di sekeliling kita ramai daripada anak muda yang mempunyai idea-idea yang begitu segar dan idea-idea yang boleh mendorong kepada Malaysia baharu ataupun Malaysia lebih maju. Okey. Itu adalah peranan anak muda. Dan siapakah ataupun badan-badan yang boleh memupuk kembali semangat yang semakin lama semakin dilupakan, semakin lama semakin semakin alpa daripada anak muda. Okay, jadi ada terdiri daripada empat golongan. Yang pertama, golongan ibu bapa. Golongan ibu bapa adalah golongan yang terawal sekali memainkan peranan yang penting dalam menerapkan pendidikan awal kepada anak-anak mereka. Betapa pentingnya anak mereka ini di masa akan datang, kerana anak-anak makin lama makin membesar dan akan mencapai tahap dewasa mereka yang terdiri daripada golongan remaja atau golongan muda. Jadi apabila mereka capai di tahap tersebut, apakah yang telah disiapsiagakan oleh ibu bapa, yang telah diterapkan daripada ibu bapa, yang telah diterapkan minda mereka oleh ibu bapa, apakah isi kandungannya? Jadi ibu bapa perlu menerapkan betapa pentingnya menyumbangkan kepada negara. Sebagai contoh, mereka boleh daripada kecil mungkin membawa ke muzium-muzium atau menceritakan pengalaman mereka sewaktu mereka kecil, apa yang mereka membuat untuk menyumbangkan kepada negara. Seterusnya, apabila anak semakin lama semakin besar, mereka memerlukan pendidikan, dan pendidikan akan didapatkan di sekolah. Jadi kita pergi ke pihak sekolah. Pihak sekolah yang saya maksudkan sini adalah guru-guru. Guru-guru merupakan ibu bapa yang kedua di sekolah kita. Jadi guru-guru turut memainkan peranan. Mereka boleh menerapkan kepada anak-anak murid dengan menganjurkan pelbagai-bagai kempen yang menyedarkan bahawa negara memerlukan anak muda, dan negara harus mempunyai anak muda yang berintegriti dan bermotivasi bagi menyumbang kepada kejayaan negara ataupun kemajuan negara. Seterusnya kita pergi kepada kerajaan. Kerajaan di sini bermaksud kerajaan perlu menganjurkan kempen-kempen. Kempen-kempen bukan sahaja seperti yang saya mention di alam persekolahan. Kempen kerajaan ini merangkumi kempen yang besar. Sebagai contoh, pernah dianjurkan Hari Muda Belia, satu murid satu sukan, belia untuk negara. Maksudnya di sini kerajaan mampu memberikan satu support atau satu sokongan yang hebat pada anak-anak negara, supaya anak negara dapat mencetuskan satu idea yang boleh menggegarkan negara Malaysia. Dan terakhir sekali adalah peranan masyarakat. Peranan masyarakat di sini kita dapat lihat apabila anak-anak kita ataupun remaja semakin membesar, mereka akan berada di dalam golongan masyarakat sekeliling yang pelbagai maksud isi adalah pelbagai kaum, pelbagai jenis gaya pemikiran, pelbagai jenis perangai ataupun pelbagai jenis gerak-geri masing-masing. Okey, apabila bercampur dengan pelbagai kaum, yang pertama sekali, sifat perkauman boleh dielakkan. Jadi di sini anak muda dapat menghapuskan sifat perkauman. Sifat bersatu padu dapat dipupuk secara tidak langsung. Jadi seterusnya masyarakat boleh menyokong maksudnya apabila mempunyai seorang muda yang memberikan idea, masyarakat tidak perlu blame ataupun jangan katakan tidak. Dengar dulu anak muda apa anak muda ingin bercakap. Kerana tak semestinya dia muda, idea itu tak perlu dipakai. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Kerana anak muda merupakan generasi akan menggantikan kita pada masa akan datang. Okay, jadi yang terakhir sekali adalah membantu anak-anak muda ini menyuarakan pendapat mereka. Masyarakat bertanggungjawab dalam membawa suara mereka ke atas ataupun ke pihak-pihak atasan. Jadi dengan cara ini, anak-anak muda akan lebih menghargai masyarakat sekeliling, ataupun mereka akan rasa dihargai kerana suara mereka dapat didengari, suara mereka dapat diguna pakai, idea mereka dapat direalisasikan. Jadi di sini saya telah memberikan pendapat beberapa badan atau beberapa golongan yang mampu mengubah sikap anak muda daripada tidak menyumbang kepada menyumbang, ataupun daripada tidak tahu akan ambil tahu tentang pentingnya
anak muda menyumbangkan sesuatu untuk negara. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada mereka yang bertanya. Saya harap idea saya ini sedikit sebanyak dapat memberikan satu pandangan ataupun mencetuskan satu kesedaran dalam diri masyarakat luar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih saudara Nakyudin sudah memberikan penjelasan yang sangat mantap dan mudah difahami. Sebenarnya jelaslah bahawa pihak-pihak lain juga memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan anak muda yang dapat berbakti kembali kepada negara. Kini, berbagikan satu soalan terakhir dan sepastinya akan ditujukan kepada ahli panel terakhir kita iaitu saudara Amirul Hakim. Soalannya, apakah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh para remaja ini dalam usaha memantapkan diri masing-masing dan bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Dipersilakan saudara Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya merupakan panel ketiga. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menjawab soalan daripada moderator iaitu cabaran-cabaran yang dihadapi oleh remaja untuk memantapkan diri mereka dan juga cara mengatasinya. Jadi menurut sepatah kata-kata daripada Saidina Ali radhiyallahu anhu, jika kamu mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Jadi berdasarkan kata-kata di atas, terbuktilah bahawa remaja memantulkan imej masa depan sesebuah negara kerana mereka merupakan tampuk kepimpinan negara pada masa akan datang. Remaja merupakan permata yang amat berharga terhadap ibu bapa, agama, bangsa dan negara. Perkataan remaja berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud menuju ke arah kematangan. Umum mengetahui alam remaja merupakan alam yang amat kompleks di mana remaja masih tercari-cari identiti diri mereka. Namun dalam situasi ini, masih ramai remaja generasi Y terkelompok ke lembah gejala sosial, ditambah pula dengan pengaruh budaya barat yang semakin menular sekaligus membunuh jiwa suci para remaja ini dengan budaya-budaya negatif seperti hedonism, secularism, liberalism dan lain-lain lagi. Antara cabaran yang menjadi batu penghalang utama kepada pembangunan remaja alaf ini adalah pengaruh yang berleluasa. Pengaruh ini termasuklah pengaruh daripada persekitaran dan juga teknologi maklumat yang berleluasa telah menimbulkan pelbagai isu yang tidak dapat ditangani. Antara pengaruh yang berleluasa merupakan pengaruh rakan sebaya serta keluarga yang mendorong serta mempengaruhi rakan-rakan mereka untuk melakukan perilaku seperti merokok, mengedar dadah, arak serta lain-lain lagi. Menurut kajian menyatakan bahawa perilaku merokok dimulakan kerana rasa ingin tahu dan juga pengaruh rakan sebaya. Data daripada WHO iaitu World Health Organization juga semakin mempertegas bahawa jumlah perokok yang ada di dunia sebanyak 30% ialah kaum remaja. Jadi antara ejen sosial yang berpengaruh dalam membentuk sikap dan akhlak individu ialah rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan kelompok rujukan bagi remaja di dalam tingkah laku mereka. Perasaan sense of belonging kepada kumpulan adalah sesuatu yang lumrah. Kajian juga menunjukkan remaja menghadapi berbagai konflik apabila mereka berusaha merentasi jurang generasi, iaitu generation gap tersebut antara pemikiran mereka dan pemikiran ibu bapa mereka. Jadi budaya lepak juga telah menjadi isu yang dipandang serius oleh masyarakat Malaysia masa kini. Menurut kajian yang dilakukan oleh tokoh cendekiawan tempatan, tingkah laku lepak dalam kalangan remaja menunjukkan secara purata remaja menghabiskan masa sebanyak 16.3 jam seminggu membuang masa berkumpul dan berbual kosong dengan rakan sebaya di tempat awam. Jadi kadar ini lebih menonjol di kawasan luar bandar iaitu di kawasan pembangunan Tanah Felda yang telah menghabiskan masa mereka sebanyak 28.4 jam seminggu hanya untuk melepak saja. Jadi menurut kajian juga yang dilakukan oleh Zainuddin Sharif dan Nur Azmah Muhammad Roslan, Journal of Education, Psychology and Counselling tahun 2011 menyatakan antara faktor-faktor yang mendorong remaja di sekolah Tunas Bakti Sungai Lereh Melaka terlibat dengan masalah sosial mengikut 4 faktor iaitu faktor diri, latar belakang keluarga, faktor pengaruh rakan sebaya dan juga faktor permasalahan persekitaran sekolah.
Jadi sebanyak 57% di sekolah tunas bakti tersebut bersetuju bahawa mereka suka bergaul dengan kumpulan remaja yang mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat. Sebanyak 80.2% pelajar turut bersetuju mereka gemar mencuba perkara baru. Hal ini membuktikan bahawa pengaruh yang berleluasa di persekitaran remaja memainkan peranan sebagai faktor utama terhadap masalah gejala sosial dan keruntuhan akhlak remaja. Jadi itu saja jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Amirul Hakim. Nampaknya selesai sudah sesi soal jawab kita tentang perbincangan anak muda tunjang negara. Kini, izinkan saya memberikan sedikit kesimpulan tentang perbincangan kita. Secara kesimpulannya, semua remaja dan belia negara termasuklah saya sendiri memiliki tanggungjawab dan obligasi masing-masing untuk menjanakan pembangunan negara kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara seperti yang telah saya katakan di awal pertemuan kita tadi. Pemuda-pemudi negara merupakan tunjang yang bakal meneraju kepimpinan negara yang seharusnya merdeka daripada belenggu angkara sosial. Hanya anak muda yang berkualiti akan memangkin kecemerlangan negara. Jika mereka tidak diasuh, dibimbing dan dibibit dengan kamil, tidak mustahil segala aspirasi negara hanya sekadar imajinasi semata-mata dan tidak dapat menjadi realiti. Oleh itu, generasi yang merupakan aset negara ini perlu terjaga daripada lena dan keasyikan serta melengkapkan diri masing-masing dengan ciri-ciri mulia supaya dapat menempatkan diri sebagai modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Semoga negara kita dapat berdiri dengan megahnya di pentas antarabangsa bergandingan dengan negara-negara maju yang lain dan terkenal di seantero dunia. Kita sudah pun di hujung forum kita pada hari ini. Demikian tadi perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang anak muda tunjang negara. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan anak bangsa yang cakna terhadap tanggungjawab mereka. Harapan saya juga forum ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dikasihi sekalian. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak. Kita telah pun sampai ke penghujung bicara, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam-salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir memeriahkan lagi program pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara dan selanjutnya mohon mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.